Mana tadi? Fa ahlaknahum bizunubihim. Tapi kami binasakan mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Bukan kami binasakan kerana nikmat yang kami bagi tu. Bukan kami binasakan nikmat yang kami bagi, tapi kerana dosa-dosa yang mereka buat, antaranya yang sama macam kamu ialah mensyirikkan aku, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tak mau menerima Allah tu sebagai Tuhan dan pencipta yang sebenar bagi kamu. Kamu menolak Tuhan, kamu menolak utusan dia. Sebab itulah kamu dibinasakan. Bukan sebab kamu binasa kamu ada bangunan tinggi. Bukan sebab kamu binasa kamu ada teknologi yang hebat. Ingat saya sebut, kita sebagai manusia hidup atas dunia hari ini, kita zaman teknologi, zaman era maklumat. Kita sekali-kali tak pernah menolak peradaban, tak pernah menolak ketamadunan, tak pernah menolak sains dan teknologi. Itu adalah kemudahan dan kesenangan untuk kita realisasikan kehidupan kita, nak bagi mudah. Tapi ingat, alat-alat ni, sebab itulah ulama-ulama menyebut, kalau dari sudut sains dan teknologi, kami menolak dua benda saja. Kalau sains yang menolak kewujudan pencipta. Jelas ha? Sains tak ada jadi masalah. Sains tak bermasalah. Tapi sains yang menolak kewujudan pencipta. Satu lagi sains yang mana rekaan-rekaan dan ciptaan sains yang memberi kerosakan dan mudarat kepada manusia dan alam sejagat. Dua ni kami tolak. Selama mana sains tu tak menolak kewujudan Allah, kewujudan pencipta, ni. Selama mana sains tersebut dibuat, dicipta untuk kebaikan manusia, ni. Hak tolaknya, hak tolak Tuhan dengan buat benda tu nak rosakkan manusia dan alam sejagat. Jelas, that's appointed. Jadi benda-benda teknologi ni adalah satu benda untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, bila dia berada di tengah kita, dia boleh membawa jalan kepada pahala, dia boleh membawa jalan kepada neraka. Kepada pahala, dosa, syurga, neraka. Tak contoh ni, hak paling mudah depan tuan-tuan. Ini hasil ciptaan sains dan teknologi. Buat rakaman ulama mengajar, buat rakaman tok guru mengajar, buat rakaman untuk didik anak-anak di sekolah. Benda tu boleh menyumbang dan menyalurkan kepada pahala. Tapi kalau tuan rakam benda-benda mengarut, benda-benda maksiat, benda-benda lucah, tuan-tuan pun sendiri sedia maklum dia akan tala ke mana. Jadi bukan salah pada penciptaan sains dan teknologi tu. Bagaimana anda mengguna dan mengarahkan benda tu, boleh pi pahala, boleh pi dosa. Dan automatik pahala dosa terkait syurga dan neraka. Ingat jelas. Akhir ni, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami akan ciptakan selepas daripada mereka qarnan, generasi yang keseterusnya. Kalau hak ni tak beriman, hak ni dihancurkan, Allah buat generasi lain dan dia tak akan putus. Generasi demi generasi akan ada sehinggalah ditetapkan oleh Allah dunia ni dikiamatkan habis. Banyak lepas kamu ni, kalau kamu mati, Allah akan buat generasi lain. Mati hak tu lagi. Selagi dunia tak kiamat akan berterusan. Tapi walaupun generasi ni berterusan, kalau perangai masih sama, sifat masih sama mensyirikkan Allah, itulah dia balasan yang Allah akan kenakan. Jadi di sisi Allah, kamu ni tak ada lebih berbanding mereka. Di sisi Allah, kamu ni tak ada kelebihan berbanding mereka. Umat hak sebelum ni, mereka lagi hebat. Dan depan kamu sekarang adalah Rasul yang terbaik, nak dibandingkan dengan ketimbang Rasul yang dipunyai oleh mereka sebelum ni. Mereka juga ada Nabi, tapi hadut depan kamu ni Nabi yang terbaik. Di antara Nabi-Nabi yang ada, tiba-tiba kamu buat perangai. Jadi kalau Allah nak hukum, kalau Allah nak azab, kalau Allah nak hancurkan, kamu yang lebih aula diutamakan untuk dihancurkan. Kalau tak dengar kata juga. Okey, faham ah? Panjang lagi dia punya syarah tapi akibat masa. Jadi saya harap walaupun satu ayat dapat memberikan sedikit kefahaman kepada kita berkaitan nas Al-Quran yang dibacakan tadi. Cuma main point malam ini, janganlah sesekali kita melakukan kesyirikan kepada Allah, baik dalam bentuk akidah, baik dalam bentuk amalan-amalan perbuatan.
Jadi masing-masinglah muhasabah diri dan menjaga keimanan masing-masing daripada terjebak dan terjatuh kepada perkara-perkara yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.